Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada anda semua yang sedang menonton. Diharapkan semua di dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria selalu. Hari ini bersamaan dengan 25 Jun 2021, bersiaran bersama saya, wakil daripada pelajar Universiti Utara Malaysia, PACE, Suhaila binti Syaha selaku pengacara program hari ini. Bersama-sama dengan saya, tidak asing lagi, seorang yang sangat hebat. Sebentar lagi saya akan memperkenalkan beliau, juga panel jemputan khas saya yang akan berkongsi pengalaman emas beliau sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta hari ini kerana sudi menonton program hari ini. Kami sangat-sangat menghargainya. So kita lanjutkan lagi program pada petang ini. Semoga semua akan mendapat manfaat yang lebih. So jangan lupa sila tekan butang like, share, juga tag kepada rakan-rakan FB yang lain. Untuk pengetahuan anda, program yang sedang anda tonton ini ialah kempen keselamatan mengenai tips kerusi keselamatan kanak-kanak CRS bersama-sama sokongan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pahang. Topik hari ini sangat berguna dan bermanfaat untuk melindungi keluarga atau insan yang kita sayang sebelum berlakunya tragedi yang tidak kita ingini. So jadi tanpa berlengah lagi, saya dengan rasa tidak sabar untuk memperkenalkan panel jemputan pertama saya daripada Unit Keselamatan Jalan Raya Negeri Pahang, iaitu Tuan Syaiful Bahri bin Abdul Hadi. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah baik. Harap Tuan sihat dalam keadaan yang baik. So Tuan merupakan pegawai di unit keselamatan jalan raya. Ya betul saya. Okey, banyak pengalaman Tuan yang akan kita kongsikan pada petang ni Tuan. InsyaAllah kita kongsi bersama. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan kerana sudi meluangkan masa Tuan untuk memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita dan peserta kita pada hari ini. So tanpa saya buang masa lagi, saya mempersilakan Tuan untuk meneruskan program pada petang ini, iaitu berkongsi tentang tips keselamatan kerusi kanak-kanak, iaitu CRS. Silakan Tuan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya bersama-samalah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada sesi forum pada petang ini. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi perangkat dan terima kasih pada PACE UEM betul. Kalau saya silap betulkan saya kepada PACE UEM kerana sudi orang kata menjemput JPJ Pahang lah bagi bersama-sama berkongsi dalam sesi forum pada petang ni. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan CRS ni Jadi saya ingat saya akan orang kata cuba menjelaskan overview lah berkenaan sedikit berkenaan dengan orang kata keselamatan berkenaan dengan kemalangan di negara kita lah Okey, kalau kita lihat sebab apa? Sebabnya bila orang kata ada cadangan untuk menguatkuasakan penggunaan CRS ni, tentulah ada punca dia kan, tentulah ada sebab dia. So kita lihat apa sebab salah satu punca dia. Tak ada lain tak bukanlah berkaitan dengan kemalangan. Okey, kalau kita lihat kemalangan di negara kita. Okey, kalau kita lihat 3 tahun kebelakangan ni 3 tahun yang terakhir ni, okey, mengikut statistik yang kita dapat daripada PDRM pada tahun 2018, jumlah kemalangan di negara kita berjumlah 548,568 kes dan melibatkan kematian seramai 6,284 orang. Pada tahun 2019,
jumlah kemalangan sebanyak 567,516 kes dan melibatkan jumlah mangsa kematian seramai 6,167 orang. Dan yang terbaru bagi tahun 2020, okey, kalau kita lihat bagi tahun 2020 pun jumlah kemalangan sebanyak 418,237 dan jumlah kematian 4,634. Okey, kalau kita lihat perbandingan antara ketiga-tiga tahun ni, memang kita lihat 2018 kemalangan semua berjumlah 500,000 lebih, 2019 macam tu. 2020 kita lihat penurunan dia kepada angka 400,000 lebih lah, 400,018. 418,237. Okey, kalau kita lihat itu pun kalau kita perhatikan, boleh dikatakan tahun 2020 ni kita orang kata terlibat yang tempoh lockdown kan. Itu tempoh lockdown. Tempoh lockdown pun masih lagi mencecah angka 400,000 lebih dengan kematian 4,634 ya. Dan ini kita tak nafikan lah ya. Maknanya kalau kita lihat tak nafikan sistem Malaysia ni boleh dikatakan salah satu orang kata apa negara yang mempunyai sistem negara yang baiklah. Tetapi malangnya pada masa yang sama negara kita juga merupakan salah satu negara yang mempunyai kemalangan, kadar kemalangan yang tinggi sekarang. Tadi itulah ya, saya mengatakan ini juga salah satu punca orang kata apa kerajaan mengkaji untuk menguasakan penggunaan CRS. Selain dari itu, kalau mengikut kajian oleh Institut Penyelidikan Kemalangan Jalan Malaysia atau ringkasan di MyROS, penemuan mereka adalah kemalangan jalan raya merupakan penyebab nombor 1 kematian kanak-kanak di Malaysia. Dan menurut kajian MyROS pada tahun 2013, 58% kanak-kanak dan bayi terkorban akibat kemalangan jalan raya. Maknanya daripada 53 orang, 31 maut di jalan raya. Dan menurut kajian mereka juga, penggunaan CRS mampu mengurangkan risiko kecederaan atau kematian kepada iaitu bayi sehingga 70%, kanak-kanak mereka yang berusia 1 hingga 4 tahun 54 hingga 80%, manakala kanak-kanak yang berusia 4 hingga 7 tahun 59%. Okay, kalau ikutkan kata apa, kalau ikutkan perancangan asal kerajaan, penguasaan CRS ni dikuatkuasakan pada tahun 2020. Tetapi walau macam mana pun buat masa ni perkara ini masih di peringkat orang kata apa di peringkat orang kata apa soft landing, masih di peringkat kita memberi nasihat dan juga apa ni advokasi lah kepada semua pengguna raya. Dan kemungkinan besar lah satu masa nanti kerajaan akan memutuskan bila kali sebenar pelaksanaan penguasaan bagi penggunaan CRS atau jalan raya. Okey, saya rasa itu dulu mukadimah saya ke depan. Okay, seterusnya, sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun respon daripada peserta-peserta yang ada pada petang ni yang boleh saya bantu untuk menjawabnya. Okey, terima kasih Tuan Zainful. Terima kasih atas penerangan yang sangat berguna untuk kita. Kita buka kepada panel kedua dulu ya Tuan Saiful sebelum soalan. Boleh. Kepada panel kedua saya iaitu sahabat saya Puan Nur Hayati binti Abu Hassan, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sebab jemput.
Okey. Dimaklumkan bahawa Puan Nohayati ini pernah terlibat dalam kemalangan jalan raya. So bagaimana beliau terselamat daripada kemalangan jalan raya oleh kerana beliau ini sentiasa mengamalkan menggunakan kerusi keselamatan sewaktu memandu kenderaan. So boleh Puan sharekan sewaktu tragedi itu berlaku? Baik, terima kasih. Kejadian tu berlaku beberapa tahun lepas. Masa tu saya sedang memandu kereta berdua. Saya berada berdua dengan anak saya yang pada ketika itu berumur 5 tahun. Okey. Penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak ni sebenarnya bukanlah saya gunakan kerana ada kesedaran. Tapi kerana saya memang ada satu kerusi keselamatan kanak-kanak ni yang saya dapat hadiah waktu bersalin. Jadi memang ada dalam kereta. Kemudian memang saya akan guna, anak saya akan guna setiap kali naik kenderaan lah. Dan kejadian kemalangan tu berlaku sebenarnya di kawasan Felda Palong, Negeri Sembilan waktu tu. Okey. Waktu tu sebenarnya ada konflik emosi lah pada saya. Jadi saya memandu dalam keadaan emosi yang terganggu. Kemudian berlaku kita kata terbabas lah. Kenderaan saya terbabas, kenderaan saya berpusing dan kenderaan saya tercampak jatuh ke gaung dalam keadaan mengundur. Pada waktu tu saya tak dapat mengawal kenderaan. Saya juga sebenarnya tak sempat nak tengok pun anak saya yang berada di kerusi keselamatan kanak-kanak tu. Dan saya cuma, boleh kata saya cuma tersedar daripada kejutan tu sewaktu saya berada di bawah gaung tersebut. Bila saya tersedar tu, saya pusing tengok anak saya kat sebelah. Anak saya masih berada pada tempat duduk dia dalam child seat. Alhamdulillah. Dan saya sendiri, oleh kerana saya menggunakan, saya memasang tali keledar keselamatan kereta ataupun kita panggil seat belt, alhamdulillah saya tidak tercampak keluar dan saya masih berada di kerusi saya. Walaupun kenderaan saya berlaku ada kemik sana sini dan agak sakit badan lah masa kejadian tu berlaku. Okay. Tapi alhamdulillah saya masih berada pada kerusi pemandu dan anak saya masih berada di tempatnya. Jadi alhamdulillah apa yang saya dapat pada waktu tu, saya percaya jika saya tidak menggunakan child seat ni, kemungkinan besar anak saya boleh tercampak keluar kerana keadaan waktu tu pun cermin kenderaan saya terbuka sebenarnya. Jadi kalau berlaku pelanggaran, tak mustahil anak saya tercampak keluar, saya boleh tercampak keluar juga. Boleh mengakibatkan kecederaan yang lebih dahsyat lah. Tapi alhamdulillah kerana penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak, saya dan anak saya selamat pada hari itu. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ya Puan Nohayati. Alhamdulillah. Teringin saya nak tanya, berapa dah umur anak Puan sekarang? Sekarang anak saya dah berumur 11 tahun. So Puan masih mengamalkan menggunakan CRS? Ya, untuk kerusi kanak-kanak, saya mendapat maklumat lah daripada biasanya yang kita dapat daripada internet. Apabila bayi, ada jenis kerusi keselamatan untuk bayi. Dan apabila kanak-kanak tu dah menginjak umur 6 hingga 7 tahun ataupun 10 tahun, ada kerusi yang lebih sesuai. Dan untuk anak saya yang berumur 11 tahun sekarang ni, menggunakan yang kita panggil booster. Booster tu pun murah je sebenarnya. Boleh beli dekat Giant macam tu, harga pun lebih kurang RM90. Kami beli dan guna dalam kenderaan. Alhamdulillah, memang rasanya lebih selamat dan dipercayai lah untuk kita guna. Alhamdulillah, terima kasih Puan Nohayati. Itu satu pengalaman atau pengajaran lah pada kita. Kita berharap dengan tips yang dikongsikan oleh Puan Nohayati atau dengan panel pertama saya, Tuan Saiful, moga-moga kita akan dihindari daripada tragedi yang kita tak ingini oleh insan yang kita sayang. Okey, terima kasih Puan Nohayati.
Berbalik kepada soal panel pertama, Tuan Syaiful, saya teringin nak bertanya, CRS ni ada berapa jenis, Tuan? Yang CRS terbahagi kepada beberapa kumpulan. Yang pertama, dia terbahagi kepada penggunaan untuk kanak-kanak atau bayi yang berusia sehingga 18 bulan. Okey, CRS ni dia hendak dipasang secara menghadap ke belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan untuk anggaran umur kanak-kanak 15 bulan hingga 4 tahun. Okey, yang ni kita pasang menghadap ke depan. Yang ketiga, untuk kanak-kanak yang berusia 4 hingga 7 tahun. Okey, yang ni juga dipasang menghadap ke depan. Manakala yang terakhir sekali kita kenali sebagai tempat duduk sokongan ataupun bagaimana Puan Hayati beritahu tadi, booster. Okay? Jadi booster tu tujuan dia sebagai pengalas juga supaya kanak-kanak tu cukup tinggi dan membolehkan kanak-kanak tersebut menggunakan tali tiang kedah melepasi bahu dia. Itu daripada itu tadi jenis-jenis CRS yang setakat ni lah yang ada dalam bagaimana yang orang kata apa, diperkenalkan oleh Myros lah. Sekiranya macam kanak-kanak tu kalau dia berumur dalam lingkungan 7 tahun, darjah 1, tapi dia mempunyai badan yang agak besar, perlu atau tidak dia menggunakan booster tu? Sekarang ni kita kena pasti sama ada dia boleh pakai tali pinggang kedah tu melepasi bahu dia atau tidak. Jadi sebab dia peranan tali pinggang kedah ni, kiranya tali pinggang kedah tu, kanak-kanak tu boleh menggunakan tali pinggang kedah dan melepasi bahu dia, maknanya dia boleh pakai tu lah tali pinggang kedah tu. Ini maknanya sebab fungsi tali pinggang kedah ni adalah untuk menahan kita semua pengguna kereta daripada terpelanting daripada tempat duduk sehingga berlaku kemalangan. Itu fungsi sebenar dia. Okay. Kemudian kedudukan untuk kerusi infant, bayi 0 bulan hingga setahun ni, setahun atau 6 bulan macam tu, kedudukan dia menghadap ke belakang ke macam mana? Dia di hadapan atau di belakang sepatutnya, Tuan? Kanak-kanak ni kena di belakang. Sebab apa? Sebab kalau pemasangan di depan ni, biasanya kalau atas seat depan, memang kita tak menggalakkannya. Sebab apa? Biasanya depan tu kan ada airbag. Takut bila berlaku kemalangan, airbag tu airbag tu terbuka, takut bimbang terkena pada kanak-kanak ni lah. Sebab kanak-kanak ni kita tahu kan, dia kecil sangat lagi. Jadi bimbang berlaku kecederaan disebabkan airbag tu pula terkena pada kanak-kanak ni. Baik-baiknya kita letak di seat belakang dan kursi itu menghadap ke belakang. Sebenarnya memang agak sukar sebenarnya kalau kita nak mengamalkan tu, sebab saya sendiri pun mempunyai anak kecil yang memang tak duduk diam. Memang ada yang tak nak pun duduk atas kerusi ni. Kalau kita ikat dia, gambarnya memang memberontak dia orang dalam kereta, Tuan. Betul. Jadi apa tips yang Tuan nak kongsikan supaya anak-anak kita ni boleh ikut peraturan yang agak baru nak diperkenalkan ni dekat negara kita ni, Malaysia ni. Kalau negara luar ni dah memang jadi satu kewajipan dah ni. Memang benda ni kita tak nafikan lah. Di peringkat awal pelaksanaan penggunaannya memang agak sukar untuk kita, orang kata apa, macam kanak-kanak dia tak biasa kan. Tapi sebaik-baiknya lah, maknanya dari semasa ke semasa perkara ni pun orang kata apa, kita kena cuba, orang kata apa, kalau tidak untuk perjalanan jarak yang jauh pun cuba menggunakannya dan jarak yang dekat. Kita tengok macam mana. InsyaAllah kemungkinan dari semasa ke semasa kalau dia dah biasa, kemungkinan benda ni akan boleh dipraktik lah saya rasa. Okay. Okey, terima kasih. Sekarang ni saya nak buka soalan kepada peserta kita. Ada peserta yang dah PM saya ni, Encik Jeffrey, dia nak bertanyakan soalan kepada Tuan. Boleh ya, Tuan? Okey. Encik Jeffrey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tuan, saya dah tanya dah.
bolehkah Tuan sarankan kerusi CRS yang sangat sesuai digunakan jenis kereta Indonesia? Okey bagi penggunaan di negara kita, yang cerita yang orang kata apa, yang cerita yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli orang kata apa, CRS tadi. Yang pertama tadi, dia kenalah ikut sebagaimana orang kata apa, kegunaan yang saya beritahu tadi kegunaan mengikut umur dia, mengikut berat badan dia lah. Lepas tu yang kedua, kita kena pasti jenis kereta, jenis kursi tadi, dan juga kena sesuai dengan saiz kanak-kanak tu. Dan juga kursi ni diluluskan oleh, sebaik-baiknya kursi itu mempunyai label UNECE. UNECE ini maknanya Suruhan Jaya Ekonomi Negara Bersatu Eropah. Dan kursi itu menggunakan, dia ada manual pengguna dia, manual penggunaan dia macam mana nak guna. Kita kena pastikan kursi keselamatan tersebut maknanya dia memang lengkap, dia buat dia dalam keadaan lengkap. Dan dia tidak orang kata apa, tak pernah ada kesalahan dan sebagainya lah. Dan yang penting sekali kita kena lihat keseluruhannya dia betul-betul berada dalam keadaan baik. Baik-baiknya saya pernah memberi ceramah sebelum ni. Di antaranya sebaik-baiknya lah sebelum kita membeli itu, ada baiknya kalau boleh dengan pengeluar tu kita mencuba dulu. Kata apa, kalau boleh letak atas seat kereta kita dan kita cuba letak kanak-kanak sama ada dia sesuai ke tak sesuai. Supaya kita tahu maknanya seat tu betul-betul sesuai dengan saiz anak kita lah. Itu penting Okay. Okey Tuan, terima kasih Tuan. Sama. Okey, diharapkan penjelasan tuan tadi itu jelas ikut kategori jenis kenderaan dan kerusi. Betul ya tuan? Betul. Okey, kita terus kepada soalan kedua iaitu daripada Cik Syafiq. Ya, Assalamualaikum Tuan. Salam, sila. Saya nak tanya pendapat Tuan. Kalau ditengok sekarang ni, rakyat Malaysia ni masih ramai yang tak mampu untuk membeli penggunaan kursi CSR ni lah. Okay. Apa pendapat Tuan? Sebenarnya rakyat Malaysia ni masih belum mampu. Apa yang kita nak buat sebenarnya? Sebab keikutkan sekarang ni wajib kan? Sekarang ni belum lagi. Kita masih memberi nasihat lagi. Okey, ini merupakan satu soalan panas lah. Kita katakan mana tempat saya pergi pun, inilah di antara soalan panas yang saya terima. Putih tak? Tapi walau macam mana pun, kalau kita lihat balik dan soalan ni pun pernah dibangkitkan dalam sidang Dewan Rakyat, Dewan Parlimen pernah dibangkitkan dalam Parlimen pada 28 November 2019. Soalan ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Rasab Tuan Cha Tee Chin. Jadi maknanya jawapan ini merupakan jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri Perhubungan pada masa itu, Datuk Kamarudin Jaafar. Jadi untuk menjawab soalan saudara tadi, saya petik kata-kata dia, jawapan dia pada masa itu. Dia beritahu khusus untuk keluarga yang besar, saya boleh laporkan bahawa yang melibatkan keluarga yang besar akan diberikan pengecualian dalam sebuah peraturan tersebut yang tidak membolehkan saya dipasang dalam bilangan yang sama dengan ramainya anak-anak pengguna lah. Tapi walau macam mana pun, kaedah pengecualian ni buat masa ni masih belum diberi yang kata apa, dia beri garis panduan lagi buat masa ni. Jadi memandangkan penguasaan CIS pun belum dipastikan, jadi buat masa ni belum lagi dikeluarkan garis panduan untuk pengecualian ini lah. Jadi maknanya ini merupakan jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri Perhubungan pada masa itu. Jadi itulah jawapan kepada yang tadi. Itu tak ada telefon. Okey, terima kasih Tuan. Sangat jelas lah. Okey, seterusnya saya buka lagi soalan yang ketiga. Siapa-siapa volunteer kalau nak bertanya pun boleh. Saya nak bertanya pada Encik Saiful. Siapa tu?
Betul ke ada orang kata lagi mahal child seat tu lagi berkualiti. Uh, Apa maksudnya lagi tinggi kualitinya. Harap dapat jawapan lah. Okey. Jadi macam ni ya. Memanglah kita tak nafikan lah, biasa pun bukan saja CRS. Kalau biasa kita beli barang biasa pun semua orang berapa macam tu. Maknanya kalau barang kalau harga mahal, barang berkualiti kan. Kebanyakannya gitulah. Tapi dari segi penggunaan CRS ni, kita kena perhatikan jugalah. Maknanya sebelum membeli tu, kita kena pastikan, kena tengok. Pertama, bagaimana yang saya beritahu tadi. Ya, macam mana saya beritahu tadi, kena ada ciri-ciri apa yang saya dah maklumkan tadi. Maknanya kalau kita nak cerita pasal harga ni, susah juga kita nak menentukannya, sebabnya dia bergantung pada pengeluar masing-masing kan. Dia tahu saya memang ada beberapa pengeluar lah untuk CRS ni, bergantung kepada pengeluar tu sendiri. Jadi kita sebagai pengguna ni kena bijak lah. Maknanya sebelum beli tu kena pastikan apa ciri-ciri yang ada tak ciri-ciri yang sebagaimana yang saya beritahukan tadi. Maknanya kalau kita nak katakan mahal tu tak semestinya juga, tapi kalau dia mahal tidak menepati ciri yang saya beritahu tadi pun, maknanya pada saya tak sesuai juga. Jadi kena sebagai pengguna kita kena bijak, kena pastikan apa ni spesifikasi yang saya beritahu tadi ada pada sesebuah CRS tu sebelum kita beli. Tak semestinya dia harga mahal dia bagus, belum tentu. Sebab dia benda ni pada saya dia bergantung pada pengeluar tu sendiri. Ya. Okay. Okey, seterusnya ada lagi yang berminat nak tanya soalan yang masih muskil tentang kerusi keselamatan kanak-kanak, boleh bertanya dengan Tuan pada petang ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya Amirul dari Putrajaya. Nak tanya, macam mana kalau anak ramai tuan? Macam contohnya Anak ramai macam mana nak utamakan, bagaimana nak utamakan, yang mana perlu diutamakan? Anak ramai tu berapa ramai tu? Untuk 5 orang lah, 5 orang. Untuk 5 orang okey. Dia kalau ikutkan di sini bagaimana garis panjang yang dikeluarkan oleh Myros. Kalau ikutkan kalau anak ramai, tapi kalau anak ramai ni maknanya kenderaan kena besar lah. Kalau ikutkan di sini bagaimana garis panjang yang dikeluarkan oleh Myros, pemasangan CRS ni boleh sehingga 7 orang kanak-kanak lah. Jadi maknanya kalau 7 ni kenderaan besar pada saya. Jadi maknanya ahli keluarga tu kena mempunyai kenderaan yang besar lah. Kalau dia berkemampuan, dia kena ada kenderaan yang besar dan bagi membolehkan CRS itu dipasang. Tapi sebagaimana yang saya beri jawapan tadi pada saudara kita yang kedua tadi saya kan, yang dikata pengecualian. Jadi maknanya bagi siapa-siapa, bagi siapa-siapa yang memang melibatkan keluarga besar dan memang tak boleh, memang tak boleh dalam kenderaan dipasang CRS itu, kemungkinan dia untuk mendapatkan pengecualian itu adalah, cuma sekarang ni garis panduan untuk memberi pengecualian itu kita tak terima lagi, belum dikeluarkan lagi lah macam ni. Itu je. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ada siapa-siapa lagi yang muskil yang ingin bertanya dengan Tuan yang masih kurang jelas tentang kerusi keselamatan kanak-kanak? Kita masih buka lagi soalan. Nak tanya pada Puan Nur Hayati pun boleh, tragedi seterusnya. Ada lagi? Sebelum tu saya nak tambah sikit berkenaan perwataan penggunaan ini. CRS telah diwatakan pada 30 Disember 2019, iaitu kaedah-kaedah kereta motor Kalifornia Kedah Pindaan 2019 telah diwatakan pada 30 Disember 2019. Cuma lagi tinggal lagi sekarang ni kita belum lagi ada proses penguasaan lah. Boleh? Okey, rasanya para peserta, ada yang nak bertanya lagi? Para peserta, saya masih buka.
Harap segala penjelasan Tuan Saiful ni jelas dan kita boleh gunakan semua tips-tips ni. So saya, ada apa-apa lagi tambahan tak Tuan Saiful? Sekarang tak ada. Itu je. Okey, Puan Hayati? Selaku panel kedua kita, sebutan khas ni, khas sangat. Tak ada apa kot, cuma macam Encik Saiful kata tadilah, penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak ni memang sangat digalakkan lah, walaupun macam kata Tuan Saiful tadi saman belum dikeluarkan, tapi pada saya sebagai ibu bapa lah, lebih baik kita pentingkan keselamatan anak-anak kita. Jadi penggunaannya ni fokus pada keselamatan, bukan pada saman yang mungkin dikeluarkan satu hari nanti. Okay, terima kasih. So jelaslah kita bahawa kerusi keselamatan kanak-kanak ini atau CRS atau kita panggil dia Child Rescue System bukanlah kerana dipasang kerana takut disaman. Tapi ia adalah keselamatan oleh insan kita sayanglah, kita bersama mereka di dalam kenderaan. So jadi kita sebolehnya cuba amalkan didik diri untuk menjaga insan tersayang, keselamatan mereka supaya tidak mahu tragedi yang kita tidak ingini berlaku pada kita. Betul ya? Saya akhiri program saya pada petang ni. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung program. Saya mohon jangan lupa nanti isi borang kaji selidik. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Panel pertama saya iaitu Tuan Saiful Bahri bin Abdul Hadi. Kedua panel kedua saya Puan Nur Hayati binti Abu Hassan. Terima kasih sangat-sangat. Saya sangat teruja kerana meluangkan masa bersama saya dan para peserta. Semoga mendapat semua manfaat dan tips ini yang kita perolehi hari ini, semoga menjadi satu tips yang kita amalkan. So jangan sia-siakan tips ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang join program pada petang ini. Saya tidak dapat balas, hanya sekadar ucapan terima kasih. Semoga Allah yang memberi balasan pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya sudahi. Tidak lupa kepada Jabatan Pengangkutan Negeri Pahang kerana beri sokongan kepada saya untuk lakukan program ini, iaitu Puan Nina. Saya sebut juga nama dia kerana dia salah satu sokongan saya kepada Negeri Pahang. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pahang, Unit Keselamatan Jalan Raya kerana turut memberi sokongan dalam program ini. So saya mohon maaf segala kekurangan semasa saya mengendalikan program ini. Saya sudahi. Alhamdulillah dan terima kasih. Assalamualaikum.